Hello, Assalamualaikum. Nama saya Siraj. Hari ini saya nak terangkan, saya nak kongsikan 3 struktur paling utama yang paling sesuai untuk orang fikir sebelum mulakan perniagaan. Biasa orang keliru. Nak berniaga macam mana? Apa struktur kita nak daftarkan secara sah mengikut undang-undang sebelum kita mulakan perniagaan. Jadi 3 struktur yang paling basic yang kita perlu faham dulu sebelum kita faham struktur yang lain. Yang pertama ialah milikan tunggal. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sole prop. So ini adalah pendaftaran yang biasa orang letak kat belakang tu, nama dia enterprise, trading, macam-macam lah perniagaan di bawah ROB, Registration of Business Act. Yang kedua ialah Sendirian Berhad. Sendirian Berhad ni syarikat private limited yang mana kita daftarkan di bawah Company Act 2016. Yang ketiga ialah berhad. Tiga-tiga jenis struktur ni memainkan peranan yang berbeza dan fungsi yang berbeza. Saya terangkan sole prop dulu, enterprise yang biasa orang buka sebelum mulakan perniagaan. Enterprise ni dia adalah satu perniagaan yang didaftarkan oleh mungkin satu orang dulu yang mendaftarkan perniagaan ini. Jadi apa beza dia ialah beza kita dah boleh buka account. Kita akan buka account bawah nama perniagaan kita bila kita mulakan perniagaan dengan sole prop. Jadi apa yang berlaku ialah sebelum ni kita pakai nama akaun personal kita. Sekarang kita boleh pergi dekat bank. Contohnya kita daftarkan kita punya perniagaan tu Selamat Bahagia Enterprise. Jadi kita boleh pergi kat bank, tunjuk sijil kita, kita dapat akaun bawah nama perniagaan. Apa bagusnya nama perniagaan ni? Orang akan lebih percaya bila kita nak berniaga. Bila nak kena bayar dekat bank in account tu, dia nampak akaun tu nama bisnes, bukan nama saya, Siraj Munir. Jadi jadikan kepercayaan untuk orang membuat perniagaan dengan kita lebih tinggi berbanding dengan kita pakai personal. Biasa orang dengar personal ni orang takut scam. Sebab scammer-scammer dia tak buka perniagaan. Dia nak rahsiakan dia punya perniagaan, dia punya penipuan tu dia pakai nama sendiri, dia kena bank in kepada akaun dia. Jadi sekarang ni apa yang berlaku bila kita daftarkan sole prop punya perniagaan ni? Apa-apa jadi dekat perniagaan kita, contohnya kita kena saman RM10,000. Ada buat kesilapan ataupun kita buat hutang. Kalau perniagaan ni punya akaun rugi, kita tak dapat nak menjalankan perniagaan dengan baik, siapa yang kena tanggung? Orang yang pemiutang ni akan cari pemilik dia. Pemilik dia punya kereta akan kena ambil. So dia ada kereta kena sita, kena lelong, rumah boleh kena sita, kena lelong, dan dia boleh kena bankrupt. So itu perniagaan milikan tunggal. Jadi dia juga boleh jadi 2-3 orang kita ada campur. Mungkin perniagaan ni ada 3 orang pemilik. Apa akan jadi? Dia akan terus dikira sebagai perkongsian. Jadi perkongsian ni sama macam tadi. Kalau pemilik dia yang seorang ni kena, kalau ada perkongsian, 4 orang kena yang sama. Kereta semua kena, rumah-rumah semua kena sekali. Kalau bankrupt, 4 bankrupt sekali. Selagi tak mampu nak bayar hutang yang perniagaan ni buat. So itu berbahayanya perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Walaupun dia sebenarnya permulaan yang baik, dia jimat, tapi dia ada risiko di situ. Jadi yang kedua ialah sendirian berhad. Beza sendirian berhad ni ialah dia dengan sendirinya adalah satu entiti yang ditubuhkan khas untuk menjalankan perniagaan kita. Jadi pemilik dia adalah orang yang berbeza. Ini kelebihan sendirian berhad. Jadi saya nak terangkan dalam konteks tadi. Contohnya perniagaan sendirian berhad ni yang kita buat ni, ada hutang RM100,000 ataupun kena saman RM100,000, ada berlaku kesilapan, ada berlaku masalah pergaduhan. Jadi kalah kena bayar RM100,000. Apa yang jadi ialah kalau dalam syarikat sendirian berhad ni kita masukkan saham dia dalam contohnya RM20,000, dan perniagaan ni pula adalah akaun untung dalam lebih kurang RM50,000. Apa jadi? Penghutang ni akan ambil RM20,000 modal capital yang kita masukkan dalam company ni, dan RM50,000 duit yang ada dalam akaun. Jadi tinggal berapa balance? Tinggal lagi RM30,000 yang belum berbayar. Boleh tak
penghutang ni kutip 30,000 ni kepada pemilik dia? Tak boleh. Senyam Berhad ni, apa yang dibuat oleh syarikat tu kena tanggung semata-mata. Orang yang memiliki dia, pemilik saham dia, director dia, semua tak ada apa-apa. Tak boleh kacau. This is the advantage. Ini kelebihan utama kenapa orang yang buat perniagaan milikan tunggal, bila perniagaan dia dah maju, dia akan mula berkembang ke arah Senyam Berhad. Okay? Cuma Senyam Berhad ni apa masalah dia pula? Dia perlu di-maintain secara tahunan. Kita perlu ada company secretary, kita perlu ada auditor, kita ada a few compliance matter yang perlu diguguskan lah oleh pemilik syarikat ni. Kena keluarkan kos. Tapi kelebihan ni sangat besar. Kita boleh bezakan dan kita boleh selamatkan diri kita daripada risiko-risiko yang diambil oleh perniagaan kita. Jadi nampak perbezaan ni, 3 struktur ni. Yang last sekali ialah Berhad. Apa beza Berhad dengan Senyam Berhad? Okey, dua-dua ada had. Jadi had ni macam mana? Macam tadi lah. Kalau ada 70,000, you nak minta 100,000, tak boleh lah. You punya company ni, had dia adalah setakat 70,000 yang ada dalam company tu saja. Itu makna Berhad. Senyam Berhad ni apa beza dia? Senyam ni adalah orang yang kita kenal saja boleh jadi orang yang invest kepada kita. Jadi kalau you nak orang lain juga invest selain daripada orang yang kita kenal, ini kebiasaannya berlaku pada orang yang dia nak expand dia punya bisnes. Senyam Berhad dia dah maju 3-4 tahun, 10 tahun. So dia dah rasa macam nak buka cawangan, dia dah rasa nak produkkan ke international punya level. You dah tak mampu nak minta capital daripada orang-orang yang kita kenal saja. Jadi kelebihan Berhad ni pula ialah kita boleh minta orang lain yang kita tak kenal untuk invest kepada kita. Dia akan jadi public punya investment. So sebab tu dia jadi public company. Ini private company, ini public company. Jadi syarikat ni siapa-siapa saja, dia tak ada limit berapa ramai orang nak jadi shareholder. Semua orang boleh jadi, boleh beli saham daripada company. Kita boleh keluarkan saham. Jadi kita akan expand secara global. Jadi kita dah boleh fikirkan long term punya expansion, long term punya development kepada company kita. Banyak modal, lagi banyak operation, lagi banyak untung boleh buat. Jadi lepas dah dapat Senyam Berhad, biasanya orang akan convert, go further dengan menjadikan syarikat tu syarikat Berhad. Tapi kedua-dua ni mempunyai entiti yang berbeza. Jadi kalau syarikat Berhad tu kena saman, shareholder dia tak akan kena apa-apa, director dia pun tak kena apa-apa, sebab dia adalah entiti yang berbeza. Jadi anda perlu pertimbangkan. Untuk permulaan memang bagus, saya akan advise untuk buat soal quote, sebab kita nak tahu dulu how far kita punya business boleh bergerak, ada demand atau tidak, boleh marketable, sustainable atau tidak. Tapi bila dah lama-lama, risiko dah makin tinggi, dah makin banyak hutang, dah makin banyak agreement, dah makin banyak pekerja, employee pun boleh saman kita. Jangan ingat orang yang kita hutang saja boleh saman kita. Kita perlu ke arah Senyam Berhad supaya kita dapat jaga, pisahkan kita punya personal asset dengan company kita punya asset. Dah go further pula, kita akan perlukan ke Berhad untuk dapatkan lebih banyak capital. Jadi ini adalah 3 struktur yang paling basic untuk nak faham sebelum mulakan perniagaan. Jadi anda boleh fikir mana yang paling strategik dan buat arrangement sebaiknya. Terima kasih.